Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Sebelum Abang mulakan apa-apa, Abang nak cakap, Ya Allah, ya Tuhanku, waktu ni kan, subscriber Abang dah lebih daripada 15k. Kalau korang nak tahu, masa mula-mula Abang tengok subscriber Abang naik daripada 6,000 ke 10,000, Abang macam termenung tau. Termenung. Sekarang dah lebih daripada 15,000, ya Allah Tuhanku. Abang tak tahu nak cakap. Terima kasih pada semua je lah. Cuma Abang buat ni semua sebab Abang nak sampaikan kisah orang kan. Abang ceritakan ke kisah orang. Jadi hari ni adalah, sebelum tu Abang nak kita semua sama-sama doa supaya COVID hilang. Dan ramai, Abang fobia sekarang tengok Facebook. Sebab setiap kali Abang tengok Facebook, ada je kawan-kawan Abang yang meninggal. Ada je kawan-kawan Abang yang kena COVID. Dan kita sama-sama doa supaya COVID ni cepatlah hilang. Amin. Okay, jadi hari ni Abang sebenarnya nak sampaikan kisah daripada seorang penonton Abang, nama dia Nur Ain. Abang gelar dia Ain je lah, kita panggil dia nama dia Ain je kan. Jadi cerita ni berlatar belakangkan hotel. Dan kalau korang nak tahu, cerita ni Abang dapatkan awal tau, sebelum Matang Gerdu. Yang Matang Gerdu, video yang selalu kontroversi tu kan, banyak gila Abang dapat komen yang negatif. Ya Allah, sorry lah, Abang cuma sampaikan aja kisah orang. Abang bukan nak fitnah, nak apa. Abang cuma sampai je kisah orang. Jadi kalau cerita tu kata tak betul ke, kita ambil dia sebagai dari sudut positif. Jangan bersaka kan. Jadi cerita yang Abang nak ceritakan hari ni sebenarnya lebih lama daripada Matang Gerdu. Lama kan? Dah lama. Kira macam dah bulan lepas kan. Sebab kenapa Abang delay? Sebab ceritanya berkenaan dengan Korang nampak tak tulisan ni kan? Tulisan ni. Tada! Tulisan ni, benda ni. Jadi Abang macam mana Abang nak sebut? Jadi Abang tukar kepada perkataan benda tu. Tapi korang semua faham benda ni Jadi dia berlaku dekat Langkawi pada tahun 2002. Jadi kalau korang nak tahu cerita pada mula sampai habis, tonton video Abang, nanti Abang ceritakan. Sama-sama lah kita ambil iktibar Okey, kita mulakan dengan Abang pecahkan kepada dua kisah orang yang sama, tahun yang sama, bulan yang sama. Cuma satu di tengah bulan, satu di hujung bulan. Jadi Abang pecahkan kepada dua. Abang harap kisah ni dapat iktibar, bagi iktibar untuk kita semua. Okey, kita mulakan sekarang. Okey, pada tahun 2002 ni, Ain masa tu baru lepas habis SPM tau. Lebih kurang bulan lebih kurang lah bulan 2, bulan 3 macam tu lah. Dia cerita dia dekat bulan 2, bulan 3. Lepas tu dia duduk dekat Langkawi. Dia masa tu tak ada kerja. Yelah, duduk-duduk lepak-lepak kat rumah. Kan lebih baik mohon kerja lah kan. Jadi dia kerja lah. Kawan-kawan dia banyak kerja dekat kedai-kedai retail. Maksudnya yang jual-jual baju, jual-jual subang, jual-jual pencuci muka macam tu. Jadi Ain ni dia mohon juga tapi tak dapat, dia kata. Dia kerja mohon tapi tak dapat. Dan dia cubalah mohon bagi nama dekat hotel. Jadi adalah satu hotel tu ambil dia kerja. Tapi dia bukan direct ambil, dia ambil dia melalui kakak jiran dia. Ada jiran dia tu, kakak tu, dia kerja dekat hotel tu. Hotel yang mana dekat Langkawi? Abang bagi clue sikit. Hotelnya dekat berhadapan dengan laut, dekat dengan Helang yang besar tu kan. Itulah hotelnya. Dan dia bertingkat-tingkat. Tak boleh beritahu lebih kan, kena ban kan abang ni. Okey. Jadi dia dapatlah kerja dekat hotel tu, dia melalui kakak tu lah. Jadi pada minggu pertama tu dia tak ada masalah. Dia training, minggu pertama training. Training tu maksudnya kerjanya housekeeping tau. Jadi waktu training tu dia ikutlah kakak tu, bersih-bersihkan katil, kemas-kemaskan katil. Jadi dia baru perasan sebenarnya orang yang inap kat hotel ni, kebanyakannya dia kata bila keluar daripada hotel, habis hotel tu dia buatnya. Ada yang dia kata kencing budak atas katil, cantik, bulat, kau yang besar lagi. Ya Allah, dia kata sabar je lah. Dia kata macam-macam pengalaman masa mula-mula training tu. Jadi dia tolonglah kakak tu kan. Tapi sewaktu training tu kakak tu bagi tahu, Ain, dalam banyak-banyak tingkat dekat hotel ni, kau kena hati-hati dekat tingkat keempat. Sebab tingkat keempat tu ramai kita punya staff dah kena dengki lah. Jadi Ain pun maklum lah kan. Jadi pada satu hari tu, akak tu dalam minggu yang sama, akak tu ajaklah dia bersihkan satu bilik hotel, buat housekeeping kat bilik hotel ke tingkat 4 ni.
Tapi disebabkan akak tu dah cerita, dia kata memang waktu dia pergi kat tingkat 4 tu memang seram. Memang rasa meremang-remang. Sama ada dia boleh rasa benda tu ada ataupun sebab kakak tu dah bagi tahu tingkat 4 tu seram kan, jadi automatik dia terasa seram. Dia pun tak pasti pada awal-awalnya. Selepas tu dia pasti. Jadi dia kemas-kemaskanlah tingkat 4 tu dengan kakak tu. Okey, itu minggu pertama. Minggu kedua, dia buat kerja housekeeping macam biasa. Dan dia memang budak muda kan. Ain dia waktu tu muda dia kata. Jadi dia cekap lah nak bersih-bersihkan tu. Kalau orang lain ambil masa yang lama untuk bersihkan satu bilik hotel. Tapi dia tu sebab tangkas kan budak, jadi cepat nak habiskan. Jadi ramailah yang suka kat dia. Jadi bila dah ramai yang suka kat dia bersih-bersihkan ni, adalah beberapa pekerja yang macam, Ain, apa kata kita test kau, kali ni kau bersihkan level 4. Ada satu customer baru keluar pukul 11 tadi. 11 pagi, bukan 11 malam, 11 pagi. Jadi apa kata kau bersihkan bilik tu. Atau Ain mula-mula macam, takutlah kau, macam tu lah kan. Biasalah budak perempuan. Tapi tapi disebabkan dah kerja dan dia pun dah pernah bersihkan tingkat 4 dan dia kata seram tapi tidaklah terlalu menakutkan. Okay. Jadi nak jadikan cerita, pada satu hari tu dia bersihkanlah, dia pergilah satu bilik. Bilik tu yang menginap asalnya adalah budak lelaki. Patutnya yang menginap bilik tu hanya 2 orang saja sebab ada 2 katil single bed kan, ada 2 katil single bed. Jadi patutnya 2 orang, tapi biasalah kalau budak-budak muda 2 orang disumbatkan 6 orang. Ramai-ramailah duduk dalam bilik tu. Macam tu lah. Jadi tapi malangnya bilik tu tak ada bantal lebih. Korang kalau pergi hotel mesti ada bantal lebih kan. Tapi bilik tu tak ada bantal lebih. Okay, sebelum tu abang macam biasa, abang akan cakap sekarang pukul awal lagi 11.20, 11.25, 11.20 daripada 25. Jadi awal lah, semangat sikit, berani lah. Okay, jadi si Ain ni pun bersih-bersihkan, pergilah bilik tu. Pergi bilik tu, dia buka lah kunci. Dia buka kunci, dalam otak dia memang dah tahu kalau budak lelaki 6 orang tinggal dalam ni memang hancur boncai. Seperti yang dijangka lah. Dia buka pintu bilik tu. Tiba-tiba dia terkejut juga, dia kata. Dia terkejut sebab dia nampak dekat atas katil, budak ni dengki dia tau. Dekat atas katil, budak-budak ni buatkan bentuk yang, ni lah kan, benda tu lah. Dia buatkan bentuk benda tu daripada bantal. Lepas tu dia balut lah cantik-cantik pakai kain cadar warna putih. Tapi Ain macam, takut juga sebab macam real kan. Tapi dia buat-buat berani lah. Dia yakin sebab tu masa tu pukul 11 pagi. Dia yakin benda tu bantal dia lah. Sekali dia pergi dekat-dekat, dia tarik. Betul bantal. Lega lah. Bantal. Okay. Nampak seram dah nak sampai ni. Ini cerita pertama tau. Dia bersih-bersihkan, dah tu dia tarik, tengok bantal. Bila dah bantal, okey lah, lega lah. Tak ada apa-apa ni. Jadi dia berkemas-kemas lah. Berkemas-kemas. Kecat cadar, tarik cadar. Buka tingkap semua biar angin keluar kan. Ada, hotel tu ada balcony. Buka tingkap biar angin keluar masuk. Lepas tu sapu-sapu, vacuum. Lepas tu gantikan cadar. Apalah, seperti rutin-rutin dia yang biasa. Ini cerita seram dia. Lepas tu dia nak bersihkan bilik air. Bila dia buka pintu bilik air, remang abang. Bila dia buka pintu bilik air, dia tengok ada satu lagi monumen dekat dalam batap. Yang itulah tegak aja dalam batap. Okey. Lepas tu dia kata, budak-budak ni sekali lagi dengki aku. Aku dah lah takut. Tapi tak apalah, yang tadi bantal, yang ini pun bantal lah kot. Mungkin bantal. Okey. Jadi dia pun malas nak tarik, jadi dia bersih-bersihkanlah bilik air dulu. Dia cuci-cuci dululah, dia cakap kat abang, dia cuci-cuci dulu apa yang patut. Dia bersih-bersihkan lap cermin semua. Okey. Nak dijadikan cerita, ini empat yang seram lah. Dah bersihkan tu, barulah dia kata dia nak tutup tingkap. Yang tadi dia buka tingkap kan. Dia pergi keluar, lepas tu dia cadang ni, dia tutup tingkap. Lepas dia tutup tingkap, barulah dia keluar, dia tarik benda bantal yang ada dalam batap tu kan. Dia nak tarik, nak kemaskan lah. Itu mungkin bantal spare dia kata. Lepas tu, masa dia pergi ke
balcony, masa tu dia baru teringat bilik tu bilik single bed. 2 katil single. Mana ada bantal spare. Dia dah mula meremang. Alamak, yang dalam bilik air tadi apa? Okey, dia kira bantal. Bantal betul. Satu katil ada 2 bantal. 2 bantal single bed pertama, 2 bantal single bed kedua. Tak ada bantal spare. Dia kata macam, mungkin dia ambil bantal tempat lain kot, dia kata. Atau kain kotor ke, atau apa, dia positif lah masa tu. Lepas tu dia pun buat macam berani. Kalau korang tahu, bilik air dekat pintu keluar kan. Dia pun pegang pintu keluar. Dia pun buka pintu keluar. Sambil tu, dia tengok bilik air. Korang tahu apa dia nampak? Dia tak nampak apa-apa. Maksudnya, yang tadi dalam bilik air, korang bayangkan, dia terus tutup pintu tu, berlari. Dia tinggalkan troli dia tu, dia terus berlari, tak ikut lift. Aku cakap, kenapa kau tak ikut lift? Takut bang, kalau tiba-tiba lift pula lambat buka, lambat tutup, time lambat tutup tu ada keluar tangan, mati semua. Saya ikut tangga tingkat 4 ke tingkat 1 bang, bawah. Turun sampai bawah, tercungap. Dia cerita ke akak tu. Akak tu punyalah gelak kan. Mula akak cakap, itulah. Akak dah cakap dah, kau kena hati-hati. Jadi disebabkan peristiwa yang hari tu, dia terus macam, aduh. Bayangkan, kalau abang lah. Seram sial. Abang dah taklah suka benda Allah tu. Benda Allah tu yang paling abang tak suka. Tapi itulah pengalaman pertama. Okey, itu adalah kisah yang pertama Ain. Itu berlaku di awal minggu kedua. Okey, nanti abang sambung dengan kisah yang kedua. Okey, yang tadi adalah minggu kedua. Minggu kedua, Ain kerja dekat hotel tu. Sekarang abang nak sambung minggu keempat, minggu hari gaji. Ini peristiwa penutup, dan lepas tu Ain berhenti kerja, lantaklah nak jadi apa, jadilah dia kata. Dia berhenti kerja sebab dia tak tahan. Macam ni cerita dia. Bila dah kes yang pertama tadi, Ain memang dah tak nak bersihkan tingkat 4 lagi lah. Dia kata, cukup lah memang. Kalau abang pun, abang berhenti terus. Tapi abang tanya dengan dia, kenapa Ain tak berhenti terus? Sayang bang, pengalaman kan, lagipun nak duit, dia pun bukan orang senang, dia kata. Jadi dapat kerja hotel, dia punya housekeeping hotel dekat Langkawi memang bayar housekeeping tinggi. Macam lebih daripada 1,000 lah dia kata. Untuk sebulan cukup lah. Adik-adik dia pun ramai, dia nak sulung. Jadi selepas daripada peristiwa tu, dia memang tak dibenarkan, dan kakak-kakak tu tak cakap janganlah bersihkan tingkat 4, sebab mungkin benda tu orang kata nak berkenalan, jadi dia dengki Ain. Okey, lepas tu Ain dah tak bersihkan tingkat 4 lagi. Okey, tapi pada hujung bulan tu Ain kata housekeeping tak ramai orang, sebab ada beberapa orang kakak yang berhenti, dan ada juga beberapa housekeeping yang cuti. Jadi nak tak nak, pada tu hari Isnin dia kata, orang dah ramai keluar, jadi banyak bilik yang perlu dibersihkan, termasuk bilik tingkat 4. Okey. Jadi dia pun kuatkanlah semangat. Dia kata tak ada apa-apalah. Itu mungkin pengalaman pertama, dan selepas tu dia kata dia janji dia tak nak bersihkan bilik yang sama. Dia cakap kakak-kakak tu lah. Dia cakap dia boleh bersihkan tingkat 4, tapi dia tak nak bersihkan tingkat yang sama. Dia bersihkan tak nak bersihkan bilik yang sama. Dia boleh bersihkan tingkat 4. Okey, nak dijadikan cerita, Ain bersihkan, buat housekeeping di bilik yang paling hujung di tingkat 4. Yang tadi bilik hujung tengah-tengah, di bilik yang paling hujung. Dia pun pergilah tolak troli sampai dekat bilik tu. Dia dah seram dah ni. Seram yang tak boleh nak cakap lah kan. Dia buka bilik tu, bilik tu orang tu tinggalkan baik, cantik lah. Jadi dia kata, asyik baik, kemas cantik. Aku bersih-bersih, lari. Memang tak tinggal lah. Jadi dia bersih-bersihkan lah. Dia bersih-bersihkan katil, dia buat lap dia, vacuum, tingkap semua, ganti cadar, bantal. Ini bilik ini masih lagi single bed lagi.
Jadi dia dah kemas semua, okey, dah tak ada apa-apa. Okey, dia rasa macam selalunya dia bersihkan dalam masa 10 minit, dia kata macam tu. Tapi kali ni dia bersihkan 5 minit sebab orang yang tinggalkan tu memang baik lah, nak dijadikan cerita. Waktu dia nak keluar, dah siap-siap dia tengah tutup sliding door masa tu. Pintu bilik yang dia bersihkan tertutup tau, kedebang macam tu. Dia macam terkejut juga, dia kata. Terkejut bang, dia kata. Takut. Dah tu dalam hati janganlah jadi. Tapi dia selawat Nabi, dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia selawat Nabi semua. Dia nak elakkan daripada takut. Waktu tu dia kata masih awal lagi, lebih kurang pukul 12 macam tu. Jadi dia pun ambil semua barang-barang dia, dia nak keluar. Bila dia nak keluar, dia pegang pintu hotel, tak boleh buka. Dia kata, apa hal pula tak boleh buka? Dan waktu tu dia dengar kat belakang dia benda melompat dan bunyi tu berat, kedeng macam tu. Masa tu dia kata menangis, menjerit, dia kata, bang, buka, kakak tolong, kakak tolong. Dah gendang, dia buka, kakak tolong. Benda tu makin dekat, kedeng macam tu. Kalau abang, ya Allah, jauhkanlah aku daripada ujian macam tu. Habis macam mana abang tanya, abang macam mana Ain macam tu? Menjerit bang, dia kata. Menjerit, menangis, menjerit memang hilang anak tekak lah. Menjerit tak boleh. Lepas tu tak ada orang dengar sebab pintu hotel memang kedap kan. Memang pintu hotel kuat kan. Tapi akhirnya dia tak tahulah, Allah bagi semangat kat dia kan. Dia jerit, Allahu Akbar, boleh terus, Allahu Akbar, pintu boleh buka. Menangis ni, dia kata, keluar daripada hotel, lari laju, pergi dekat tangga, turun ke bawah, sampai kat bawah, akak tu tengok, kau kenapa? Menangis dulu, dia kata. Setengah jam saya nangis, dan memang kata, nekat, berhenti, tak nak kerja lagi kat sini. Lepas tu bila akak tu tanya kenapa dia tak boleh cerita. Lepas setengah jam baru dia cerita dan terus dia buat decision dia tak nak kerja lagi kat situ dan memang terus dia berhenti. Dia kata cukuplah. Itu dua pengalaman dia yang paling teruk. Kalau abang matilah. Jadi tu tadi dua cerita yang disampaikan oleh Ain kepada abang. Lepas tu masa kita orang borak-borak dalam phone tu, Ain tak gelak langsung. Dia bersungguh. Abang lah yang hi gelak. Abang bukan gelakkan dia. Abang tahu perasaan tu kan. Abang macam, abang sebenarnya ambil masa nak cerita benda ni sebab abang memang pernah lalui benda yang sama. Korang nak tahu, abang pernah termasuk dalam rumah yang berhantu. Dan waktu tu, ini selingan je lah, nanti abang cerita satu nanti. Waktu tu abang form 1, form 2 macam tu. Dan tiba-tiba blackout tau. Tiba-tiba blackout, abang ada dalam rumah tu dan abang tak nampak pintu. Abang rempuh dinding, pecah tau. Gigi abang, kalau korang perasan, abang punya gigi ada terserong-serong sikit. Akibat daripada malam tu. Abang rempuh dinding sebab abang dikejar oleh sesuatu dekat dalam rumah tu. Gila. Sebab itu abang ambil masa nak ceritakan kisah Ain ni sebab abang tahu perasaan tu. Perasaan kena kejar tu. Macam Ain tadi kan. Ya Allah ya Tuhanku. Siap baik Ain minta tolong pada Allah Ta'ala kan. Tuhan kan kalau kita minta tolong pada Allah, minta tolong pada Tuhan, Tuhan akan tolong. Dan dia sebut Allahu Akbar dan dia boleh keluar. Dan yang pertama tu memang dia kena dengki macam mukadimah lah. Dan Ain berhenti dan itulah ceritanya. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang kisah Ain. Dua kisah. Walaupun kisah ni pendek, tapi cukup bagi kesan kat abang. Okey, jadi kalau korang ada cerita lagi, abang dah terima banyak cerita dah. Sekarang banyak betul cerita. Abang macam, bestnya boleh cerita. Abang ni memang suka cerita, bercakapnya. Kerjanya pun bercakap, jadi pun bercakap juga. Jadi kalau korang ada cerita-cerita, boleh abang kongsi dengan abang. Abang akan ceritakan. Tapi dengan gaya abang sendirilah kan. Janganlah comparekan abang dengan channel lain. Channel lain cara dia. Banyak abang dapat komen. Abang cerita bagus. Tapi cuba tengok channel ni. Channel ni lagi bagus. Tak, bukan macam tu. Bukan tak nak terima. Cuma setiap orang caranya lain-lain. Jadi
berbeza-beza kan. Jadi yang berbeza tu kan menarik. Kalau korang nak tengok caranya serius, gelap-gelap, channel ni. Kalau nak tengok gelak-gelak, hantu tapi seram-seram sikit, tak seram sangat, boleh dia tengok channel abang. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.